Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar. Hari ini untuk pendidikan seni kita akan belajar topik baru, iaitu seni craft, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kena tahu dulu apa itu standard kandungan pembelajaran kita. Iaitu yang pertama 8.1, memahami terhadap prinsip seni sulaman dalam bidang seni craft. 8.2, eksplorasi dan aplikasi teknik seni sulaman bagi mengukuhkan pemahaman terhadap prinsip asas sulaman. 8.3, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan 8.4, iaitu penghayatan terhadap hasil produk seni sulaman dengan menggunakan bahasa seni visual. Okey, itu standard kandungan. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita nak lihat untuk ini standard pembelajaran. Standard pembelajaran iaitu murid boleh 8.1.1 iaitu menjelaskan prinsip asas seni sulaman. Ini hari ini kita belajarlah. Yang kedua 8.1.2, jadi pelajar dapat menyatakan jenis alatan dan bahan seni sulaman. Alright. Jadi untuk melihat prinsip asas seni sulaman, dapat kita lihat pada motif seni sulaman yang dihasilkan. Jadi gubahan motif seni sulaman banyak menggunakan bahasa seni visual seperti garisan, jalinan, warna, harmoni, imbangan, kontra, penegasan, irama dan pergerakan. Kalau kita lihat pada rajah yang saya tunjukkan ini, iaitu rajah 8.1, terdapat beberapa contoh prinsip asas seni sulaman. Kalau kita lihat, boleh lihat di muka surat 88 dalam buku teks. Iaitu yang pertama itu ialah gambar yang pertama yang tepi sekali itu gubahan motif menggunakan pelbagai unsur garisan, kesan irama dan pergerakan. Yang keduanya ialah susunan rupa motif yang seimbang dan harmoni yang memberi kesan kemas pada motif. Yang ketiga, yang selepas itu, iaitu pemilihan warna pada motif sulaman menghasilkan kesan kontra. Dan yang terakhir, iaitu jalinan sulaman mewujudkan kesan penegasan pada motif. Jadi prinsip sulaman yang saya tunjuk tadi ada berapa? 4. Ada 4. Keringan jangan main-main. Okey. Baik. Untuk seterusnya pelajar-pelajar sekalian, Cikgu Aceng akan jelaskan tentang jenis alatan dan bahan seni sulaman. Sebenarnya kalau kita lihat, seni sulaman ni terdiri daripada 2 jenis, iaitu sulaman tangan. Ni tradisional lah. Yang keduanya ialah sulaman mesin. Bila dah ada kemajuan, dia guna mesin lebih cepat, tapi kesenian keaslian tu lebih kepada sulaman tangan lah kan. Jadi sulaman tangan ni ialah sulaman yang dihasilkan totally guna tangan kita. Guna tangan. Contohnya sulam benang, sulaman riben, kita buat riben, sulaman pangkah, silang pangkah, sulaman tampal, dan sulaman manik. Ini antara yang adalah kalau dekat Sarawak ni sulaman manik ini popular, seluruh dunia orang kenal. Ya kan? Seluruh dunia. Jadi sulaman mesin. Apa itu sulaman mesin? Ialah sulaman yang dihasilkan menggunakan mesin jahit. Siapa tak tahu mesin jahit? Semua pelajar tahu itu mesin jahit. Tak tahu? Googling kan. Contoh yang boleh saya beri dekat sini ialah sulaman kerawang. Okey. Kalau kita lihat contoh-contoh seni jenis seni sulaman tangan dan mesin. Kalau kita lihat, sulaman benang menggunakan benang sulam untuk menghasilkan sulaman. Itu sulaman benang. Sulaman riben, dia menggunakan riben untuk menghasilkan motif. Yang ketiga, sulaman tampal. Dia menggunakan percak kain. Tahu percak kain? Tahu percak kain? Kain yang potong kecil-kecil itu kan? Dijahit insang pari. Sulaman manik, ni senang. Dia buat menggunakan manik. Maksud saya bukan senang nak buat, senang nak tahu. Buat susah. Perlukan bakat, perlukan kemahiran, perlukan ketekunan, kesungguhan. Silang pangkah, ni selalu orang buat ni cross stitch ni.
Dulu popular. Sekarang ni popular juga. Ada yang baru ni dalam Shopee tu, dia ambil gambar, dia main lekat-lekat. Batuk pula. Okey. Yang seterusnya ialah apa tadi? Sulaman silang pangkah. Ini popular lah. Sekarang ni kita kena tahu juga itu. Dan akhir sekali sulaman kerawang. Yang ini menggunakan mesin. Jadi cantik je. Dia mesin. Kita buat menggunakan komputer. Ambil gambar. Dia letak dalam tu. Dalam mesin tu. Dia buat. Cantik sebiji. Iaitu sulaman kerawang. Jadi pelajar-pelajar dah tahu 6 jenis sulaman tangan dan mesin. Okey, kita teruskan. Untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar, seni sulaman memerlukan alat, tan dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan seni sulaman yang cantik dan menarik. Cantik dan menarik. Penggunaan alat dan bahan ini mampu menghasilkan seni sulaman yang eksklusif dan contemporary. Dia ada keaslian dia. Dia ada identiti sesuatu tempat itu. Kalau dekat Sarawak, ini dia. Kalau dekat Perak, begini dia. Kalau dekat Kelantan, begitu dia. Jadi kita tahu sebab dia ada nilai eksklusif dia. Boleh tiru, boleh ikut, tapi tak sama. Contohnya kalau kita lihat alatan asas dalam seni sulaman, pelajar-pelajar kena tahu. Pertama, kita boleh rujuk dalam muka surat berapa ni deh? 89. Muka surat 89, alatan dan bahan seni sulaman. Nombor 1 tu jarum. Jarum tapestry. Ni jarum khas ni, dia besar sikit lubang dia kat ujung. Dan juga jarum jahit lah, yang biasa tu. Okey. Yang kedua, pencucuk jarum. Needle threader. Pencucuk jarum. Jarum tu kan cucuk. Yang ketiga, manik. Manik tahu manik? Manik tu bulat-bulat kecil-kecil tu, ada macam warna tu. Tu manik. Benang sulam. Benang sulam ni dia tebal sikit. Macam-macam warna cantik je. Boleh beli dah. Boleh beli. Tempat jual kain, ada jual aksesori untuk menjahit ni. Benang jahit pun, benang kecil tu yang halus macam biasa. Kita ada pen fabric. Pen fabric ni dia boleh ditulis atas kain, boleh padam. Dan alat penebuk kain, dan gunting. Gunting ada besar, senang ada kecil untuk bahagian yang tertentu. Okey. Kalau lain kita ada kain baldu. Pegang sedap je kain baldu ni. Velvet dan juga kain satin. Dan ram pemidang yang nombor 9 tu. Apa tu ram pemidang? Dia bentuk bulat tu dia akan menegangkan kain senang untuk kita sulam tu. Dia bulat tu. Itu ram pemidang. Yang ke-10 riben. Riben macam-macam warna. Suka merah, pink, kuning, hijau, biru. Suka hati macam-macam warna. Dan juga mesin jahit sulam. Ini mesin jahit sulam. Susah nak sebut. Okey. Jadi pelajar-pelajar, itu antara alatan-alatan yang perlu pelajar ketahui untuk mempelajari bagaimana nak buat sulaman, kan? Baik. Jadi adakah kita sampai di sini saja dulu, ataupun kita kena tahu tentang teknik-teknik jenis alat dan teknik. Baik, terdapat beberapa teknik lah. Terdapat beberapa teknik seni sulaman untuk menghasilkan seni sulaman yang baik. Okey. Teknik ini dapat menghasilkan pelbagai sulaman bunga. Contohnya bunga pada boleh sebut tak? Bunga pada dalam dunia ni bunga raya. Tapi contohnya bunga raya, bunga sakura. Lagi bunga yang untuk orang bercinta selalu bunga apa? Bunga ros. Dan bunga yang selalu orang beli ni cantik lain carnation. Bunga carnation. Jadi seni sulaman ini boleh menghasilkan secara sulaman datar, sulaman timbul dan sulaman kerawang seperti yang saya sebutkan tadi. Okey. Di dalam buku juga ada beberapa contoh teknik-teknik untuk menghasilkan seni sulaman. Ada menggunakan bullion.
Dia buat bunga sakura dekat situ. Ada menggunakan ribbon stitch. Dia buat apa kat situ? Bunga matahari. Ada teknik French knot. KNOTS, French knot. Susah nak sebut. Itu dia buat bunga apa kat situ? Bunga lavender. Ada juga lazy daisy macam pantun lah. Lazy daisy. Dia buat bunga kekwa. Dan jahitan jelujo. Ni daripada basic awal dulu. Dalam RBT pun ada, seni pun ada. Jahitan jelujo ni dia buat bunga carnation. Dan juga stand stitch. Chain stitch. Dia buat batang. Dia buat batang. Jadi ada 6 dekat situ. Teknik-teknik. Ada berapa tadi? 6. Nampak tak? 6. 6, 5, 6. Teknik menghasilkan seni sulaman. Okey. Baik. Kita lihat juga, kalau lihat pada buku ni, yang saya tunjuk ni juga ni, iaitu seni sulaman bunga carnation. Seni sulaman bunga carnation. Pertama, kita lihat nanti ada ruang dan peluang pelajar boleh buat. Berpandukan kepada arahan. Susah nak tunjuk kan. Yang ini perempuan pandai. Jangan ingat lelaki tak boleh buat. Jangan ingat yang lelaki buat ni bondan. Tidak, lembut. Lembut, tidak. Ini adalah seni. Jadi siapa-siapa pun boleh buat. Jadi pelajar buat, pelajar lelaki buat, pelajar perempuan buat. Okey, cuba kita lihat. Contoh, kita potong ribbon sepanjang 30 inci. Cucuk ribbon tu dari bawah ke atas kain. Maksudnya dari bawah kain ke atas, dengan jarum. Cucuk semula ribbon ke bawah kain. Ni kalau kita buat, ni kita akan tunjukkan video lah. Tapi kita kali ni nak tengok teknik saja dulu. Kita faham. Jadi nak buat nanti kita boleh wujud dengan video. Nanti ada dalam satu video lain lah, saya akan tunjukkan. Alright. Yang kedua, buat ikatan simpul mati, ikat mati lah. Di bawah, ke bawah kain jahitan, agar dia tak ke mana-mana. Dah diikat mati lah. Dan jahit jeluju pada bahagian tepi ribbon itu, agar dia nampak kemas. Okey. Baik, kita sambung. Yang keempat tadi, setelah 3, keempat, cucuk jarum ke bawah dan tarik sehingga berkedut. Kenapa dia perlu berkedut? Nampak dia punya nilai cantik artistik dia. Bunga, kan? Jadi, tarik perlahan-lahan kedutan tersebut sehingga membentuk bunga carnation dan matikan jahitan. Macam mana nak matikan dia? Nak bunuh dia macam mana? Matikan. Ikat mati. Jangan mati akal. Okey. Dan tengok gambar dia deh. Yang keenam tu adalah contoh hasil seni sulaman bunga carnation yang telah siap. Kalau kita lihat seni sulaman bunga sakura pula, kita tengok muka surat 90 tu. Sediakan alatan dan bahan seperti biasa. Mulakan dengan sulaman teknik French knot untuk menghasilkan the bunga sakura. The bunga sakura. Yang kedua, lukiskan 5 garisan. Menggunakan apa tadi kita lukis? Kita lukis menggunakan pen fabrik. Guna bolpen lah. Kalau guna bolpen tak boleh padam. Jadi kita lukiskan 5 bucu dekat situ untuk membuat dia punya kelopak dia. Kemudian dengan teknik brilliant, buat 2 kelopak dalam secara menegak. Buat lilitan sebanyak 10 lilitan untuk setiap kelopak dalam. Ini yang diberitahu dalam buku teks. Untuk bunga sakura yang keempat, kalau kita lihat kelopak luar bunga sakura juga menggunakan teknik boolean. Membuat 30 lilitan. Berapa lilitan? 30. Jari dah bengkok tengah. Untuk setiap kelopak luar. Banyak kan? Kena sabar. Tekun, kemas kerjanya. Yang kelima, ulang langkah ketiga, 4 sehingga selesai ke 5. Kelopak. Ada berapa kelopak? 5 bunga sakura. Kita tengok contoh lah hasil dia lah. Okey. Jadi pelajar-pelajar sekalian, untuk pengenalan ringkas pembelajaran kita hari ini, mungkin kita akan belajar secara teori bagaimana untuk menghasilkan sulaman. Untuk minggu inilah pengenalan asas. Jadi pelajar-pelajar tahulah bagaimana gambaran teknik sulaman itu. Okey, pada masa akan datang kita akan sama-sama menyediakan alat, kita buat praktikal. Pembelajaran jarak jauh macam ini. Okey, pelajar-pelajar sekalian, mungkin sampai sini saja dulu.
Stay safe. Sampai jumpa lagi. Sama siapa? Cikgu Aceh anda. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.